A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, hajaru wa jahadu, mereka itu adalah orang yang berhijrah dan berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan diri mereka, a'zamu darajatan 'indallah, mereka itulah orang-orang yang diangkat darjat mereka di sisi Allah, wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya, orang-orang yang beruntung. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita sambung sedikit sebanyak satu perkongsian yang akan menjadi mukadimah untuk perbincangan kita sepanjang minggu ini, sepanjang hari Isnin sehinggalah hari Khamis ini. Dan insya-Allah perbincangan kita akan terkait dengan hijrah, terkait dengan apa yang sedang berlaku di situasi sekeliling kita, penghijrahan demi penghijrahan, mungkin dari segi aspek peribadi, dari segi perubahan diri yang sedang berlaku di antara orang-orang yang kita kenali dan juga mungkin daripada kalangan sahabat-sahabat kita sendiri. Nak kata artis ke, nak kata bukan artis sekalipun, tapi sebenarnya hijrah itu adalah satu tuntutan. Hijrah yang dituntut untuk kita mencari jalan, untuk kita istiqamah. Dah dapat dah hidayah, dah dapat dah petunjuk, dah dapat dah satu jalan, tetapi bagaimana kita nak kekal duduk di jalan yang istiqamah itu, duduk di jalan yang lurus itu, sehinggalah ke akhir hayat kita, dan kita akan mendapat satu ganjaran yang Allah kata, iaitu jalan-jalan orang yang diberi nikmat. Tapi adakah kita nak duduk di kalangan orang yang diberi nikmat itu hanya selepas kita meninggal dunia, di akhirat sana, ataupun sebenarnya jalan itu sudah pun kita rintis, sudah pun kita duduk, dan kita sudah pun bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat tersebut. Okey, insya-Allah. Dan terima kasih kepada semua yang dah pun bersama-sama kita di dalam bicara maqasid pada pagi ini. Jadi kehadiran anda adalah komen anda. Jadi sila komen sebagai tanda anda dah pun masuk kepada program kita pada pagi ini, dah ada dalam kelas. Okey, insya-Allah. Nurul Huda hari ni yang pertama komen. Orang ni 9 kita, Precious Aksa, okey, Kak Yam, Kak Julia, Madihah, Abang Badrul, Kak Arfa, alhamdulillah. Syahri Razali daripada Johor, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam, dan Kak Noriza dan Abang Rashid Kana. Jadi insya-Allah pada pagi ni kita nak sambung sedikit sebanyak lah, sebab saya rasa saya ada menulis dalam 2-3 hari lepas cerita tentang hijrah, dan semalam pun sebenarnya saya ada bagi nota, 2-3 nota lah sikit waktu saya kat Lengging tu. Sebenarnya apa yang kita nak kena bantu diri kita sendiri dari sudut ilmu. First, malam saya kongsikan tentang Al-Quran. Seantara benda yang kita tekankan di RPWP, terutamanya melalui pendidikan ataupun silibus pendidikan AIP, sebenarnya adalah masalah problem based learning. Yang tu silibus utama yang kita guna pakai di RPWP, dan di dalam sekolah, dalam kita nak mendidik anak-anak kita, kita lebihkan kepada problem based learning. So problem based learning ini, apabila kita mengalami masalah, di situ kita akan belajar how to counter masalah itu, macam mana kita nak menyelesaikan masalah tersebut. So daripada situ dia memerlukan kepada furqan. Ni bicara furqan. Furqan adalah macam mana kita nak membezakan ataupun kita memisahkan ataupun kita mencari solution untuk memastikan yang mana betul, yang mana salah. Tindakan yang kita buat itu betul, benar dan bertepatan dengan ilmu, ataupun kita hanya buat berdasarkan sangka-sangka. Bila sangka-sangka, mereka-reka, hujungnya, hasilnya pun pasti akan membawa kepada
kehancuran, kerosakan, menambah lagi banyak masalah. Tapi kalau kita membuat dengan ilmu, berbuat sesuatu berdasarkan ilmu, berdasarkan knowledge yang kita dapat dan kita pasti dan yakin, pasti masalah tersebut boleh diselesaikan. Okay? So semalam saya nampak kan, dalam situasi kita ada banyak masalah, dan antara tujuan kita hidup ni pasti kita akan bertemu dengan masalah dan kita kena selesaikan masalah. So Al-Quran ini diturunkan kepada kita untuk kita menyelesaikan banyak masalah. Dan habit ataupun sikap manusia yang sudah diciptakan, fitrahnya, Allah kata manusia ini diciptakan dengan keluh kesah. Itu Allah dah cakap dalam Quran. Terang-terang Allah dah bagi tahu dah. Kan? Kami mencipta manusia ini, kami mencipta insan ini dengan susah payah. Memang manusia ni akan dicipta dengan kepayahan, dengan kesusahan. Lepas tu dalam ayat-ayat yang lain Allah berikan, kami akan pasti menguji kamu dengan kelaparan, dengan kekurangan, dengan macam-macam benda. Banyak benda yang Allah akan uji kita, melibatkan duniawi dalam kita nak mendapat satu nikmat ukhrawi. So ini semua adalah benda-benda yang Allah dah state dalam Al-Quran. Tapi Al-Quran pula, dia tidak mengajar kita macam mana nak menyelesaikan masalah kita dalam bentuk duniawi yang kita nampak hari ni. Dia tak ajar kita nak selesaikan masalah kita dengan ibu bapa kita, dengan cikgu kita, dengan masalah exam kita. Dia tak ajar kita nak selesaikan masalah-masalah rumah tangga kita. Dia tak ajar kita macam mana kita nak repair kereta, nak repair motosikal, nak repair excavator, nak repair forklift, macam mana nak repair ataupun nak merawat penyakit berjangkit. Dia tak cerita macam mana nak selamatkan nyawa orang yang mati kerana kanser. Tak ada. Al-Quran dia tidak menceritakan semua perkara itu. Tetapi apa yang ada dalam Al-Quran, bagaimana dia nak menyelesaikan masalah akhlak manusia. Jadi akhlak dulu yang kita nak kena attend. Kerana Al-Quran itu diturunkan untuk memperbaiki akhlak masyarakat Arab jahiliah ketika itu. Tetapi sebenarnya itulah model manusia yang paling ketegak di zaman jahiliah ketika Rasulullah ada waktu tu dan Nabi diutuskan untuk memperbaiki akhlak masyarakat Arab. So macam mana nak perbaiki akhlak mereka? Diturunkan Al-Quran, wahyu yang akan menghijrahkan mereka daripada jahiliah kepada petunjuk, daripada jahiliah kepada ilmu, daripada kegelapan kepada cahaya. So Al-Quran itu nak mengeluarkan manusia ni daripada kezaliman diri mereka sehinggalah mereka mampu untuk berlaku adil kepada diri mereka. So ini antara benda yang kita nak kena belajar dan kita fahamkan. Dan konsep-konsep ini sebenarnya ada dalam Al-Quran. Dan Al-Quran pula dia sebenarnya fokus kepada pendidikan akhlak. That's why kalau kita baca banyak cerita tentang Al-Quran ni, macam mana dia minta kita, kami wasiatkan kepada mereka berbuat baiklah kepada ibu bapa. So perintahnya berbuat baik. Jangan kamu berkata uffin, wala uffin, Allah kata, walaupun engkau berkata kepada ibu bapa. Sebenarnya yang nak dibetulkan adalah akhlak anak kepada ibu dan bapa, akhlak anak kepada keluarga, adik-beradik yang lain, akhlak seorang isteri kepada suami. Wahai isteri-isteri Nabi. Itu cerita siapa? Cerita wanita-wanita. Yang ditekankan, yang ditegur itu adalah isteri-isteri Nabi. Jadi kalau isteri Nabi pun ditegur, apatah lagi orang lain yang bukan isteri Nabi. Mereka masih lagi di dalam kategori wanita. Dan wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman pun ditegur juga. Bukan tak kena tegur, dah beriman, tetapi masih lagi ditegur. Akhlaknya lagi tak dibetulkan. Dah beriman, dah percaya, dah yakin, lagi Allah pesan, lagi Allah bagi peringatan. Kerana apa? Kerana nak perbaiki akhlak mereka sehingga mereka menjadi orang yang betul-betul jelas apakah matlamat, visi dan misi perjuangan mereka yang beriman ini untuk menjadi pengabdi di jalan Allah. So semua orang nak dibaiki akhlaknya. Semua manusia di atas muka bumi ni, ya ayuhan nas, Allah sebut, wahai manusia. Tak ada pun cerita sama ada kau ni orang Melayu ke, Islam ke, Jepun ke, orang putih ke, orang Afrika ke. Tak ada cerita. Ceritanya wahai manusia. Jadi Al-Quran ini diturunkan untuk seluruh manusia. Tetapi bukan semua manusia itu akan ingkar. Kerana semua manusia adalah orang yang jahil. Mereka orang yang tidak tahu. Once mereka dah dapat petunjuk, hidayah, ilmu, mereka menjadi orang-orang yang beriman. Bila mereka beriman, tetapi dah beriman kemudian mereka ingkar, bab ni yang kita kena faham. Bab ni bila dah dapat petunjuk, bila dah dapat hidayah, bila dah dapat ilmu,
tetapi mereka akhirnya menjadi orang yang ingkar kepada ilmu tersebut. Mereka jadi orang yang mendustai apa yang dah mereka yakini. Ini dah dapat dah petunjuk, dah yakin, dah percaya, tetapi mereka dusta. Bab ni orang-orang yang terkeluar daripada jalan-jalan yang lurus. Dan Allah kata kepada mereka apa? Jangan engkau jadi orang yang dimurkai, jangan jadi engkau orang yang disesatkan. So part ni yang kita nak kena kemaskan, kena faham, supaya apa yang kita buat bukan berdasarkan sangka-sangka, tetapi berdasarkan kefahaman yang jelas, kefahaman yang nyata, kefahaman berdasarkan Kitabul Mubin. Kita mendapat Kitabul Mubin ni kitab yang ketetapan yang jelas. Dia bukan lagi sangka-sangka, dakwa-dakwi, meraba-raba, teraba-raba, tercari-tari. Tapi kalau kita pasti, datanglah sebanyak mana masalah pun, yang kita nak membaiki ataupun memperbaikinya adalah ni, akhlak dalam jiwa kita dulu. Fungsi kita sebagai hamba Allah, fungsi kita sebagai seorang bapa, seorang ibu, seorang anak, seorang suami, seorang isteri, even datuk dan nenek sekalipun, inilah elemen-elemen yang kita nak kena baiki dulu. So jangan kita ingat Al-Quran ini kita boleh jadikan anak yang soleh tiba-tiba. Jadi suami yang macam mana? Suami yang romantik, suami yang mulanya asalnya panah baran, kemudian kita baca Quran, tiup dekat ubun-ubun dia, dia boleh jadi esoknya bangun tidur jadi baik tiba-tiba. Tak boleh macam tu. Terlalu magical untuk kita gunakan sebegitu rupa. Kerana apa? Al-Quran mesti dikerjakan. Al-Quran mesti difahami. Kalau kita baca Quran dan kita baca doa dan kita hembus dekat dahi anak, kemudian kita usap-usap dengan harapan anak tu akan besar jadi anak yang soleh, tak jadi begitu. Kerana akhlak dia sudah teruk. Kalau anak tu dah suka mencuri, anak kita suka menipu, anak kita suka berbohong, anak kita suka tengok pornografi, anak kita suka main game, anak kita suka buang masa, anak kita suka cakap bahasa lucah, anak kita suka cakap kata-kata sumpah seranah, macam mana kita nak ubah? Adakah dengan kita senyap-senyap, usap kepala dia, baca Quran, kemudian dia terus berubah? Tidak. Yang kita nak ubah, macam mana kita nak buang habit itu dengan basmalah, dengan kita gantikan semua yang ada dalam pemikiran dia, semua itu nak disucikan, semua itu nak dibersihkan, semua itu nak dibuang, semua keladak-keladak itu nak kita clearkan. Tapi nak clearkan tu, itu kita perlukan fungsi Al-Quran. Di situlah kefahaman yang kita nak kena install kepada anak-anak kita. Ni saya gunakan satu term, install. Apa yang kita nak install kepada mereka? So install ini kita tak boleh install dalam proses umur 9 tahun, 10 tahun baru kita nak install benda tu. Tahu? Kalau dari hari pertama kita guna, contoh hari pertama kita guna komputer, hari pertama kita dapat telefon ni, contohnya telefon kita dapat telefon iOS ke? iOS ni apa? iPhone kalau kata kita guna Android, kita kena guna OS dah, operating system. Daripada hari pertama kena guna operating system. Tahu? Jadi apa operating system yang kita nak install ke dalam telefon kita? Mesti kita tahu kalau kita beli jenis telefon yang Android, kita akan pakai Android sampailah. Yang kita cuma update itu ataupun kita upgrade, kita cuma install adalah aplikasi. Kita cuma masukkan ke dalam telefon kita hanyalah sebahagian dari si update. Macam mana kita nak tambah baik aplikasi-aplikasi yang ada. Itu cuma dari sudut update. Tapi upgrade daripada sistem yang sedia ada. Installation yang pertama sekali adalah OS. Tak ada OS, apa pun tak boleh run. Telefon ni cuma jadi kosong. Dia tak mampu nak run tanpa OS. Begitu juga dengan anak kita. What is the operating system yang kita nak install kepada jiwa anak kita daripada hari pertama dia lahir? Ini daripada hari pertama lahir. Bukan umur 9 tahun nanti saya nak anak saya jadi macam ni. Umur 9 tahun nak install. Bayangkan 9 tahun tu dah macam-macam benda dia dah absorb. Dah macam-macam benda dah masuk dalam pemikiran dia. Macam-macam benda dia dah terima sebagai input yang dia dah boleh berpegang. So 9 tahun dah terlalu lambat. Jadi waktu bila kita nak install benda ni? Kita nak kena install daripada hari pertama dia lahir tu. We are the mole. Bapa dengan ibu ni, kita lah mole yang nak install ke mana dia nak pergi. Kalau kita nak kata dia ni nak kena pandai Al-Quran, takkan kita nak bagi dia faham Al-Quran tu daripada umur dia 5-6 tahun. Hari pertama dia lahir tu kita dah perkenalkan Al-Quran. Bapa dah mulakan azannya. Azan dia dengan
iqamahnya. Kita dah memberikan fundamental agama. Budak tu tak faham, tetapi kita sendiri sudah ada jiwa dan perasaan. Kalau kita sendiri pun ambil level tentang prinsip-prinsip mudah seperti mana Al-Quran yang kita nak bacakan, kefahaman Quran yang kita nak install, kita sendiri pun tak nak faham Al-Quran, kita sendiri pun tak reti Al-Quran, kita sendiri pun sebagai bapa dan ibu mengambil mudah tentang Al-Quran, macam mana kita nak mengharapkan anak kita jadi orang yang membawa jiwa Al-Quran? So kita dulu sebagai mak bapak kena memiliki kefahaman tersebut, dan baru kita boleh kepung anak kita, bawa dia bersama-sama kita dalam misi untuk menjadikan dia sebagaimana yang kita nak. So proses itu kena install daripada awal, hari pertama. Sama juga dengan kahwin. Kalau kita nak install benda tu kepada isteri kita, kan, isteri, saya bagi satu konsep yang mudah. Mudah lah kot, saya rasa mudah lah bagi saya lah, untuk saya ambil satu konsep yang mudah. Adab kita dengan menantu, dengan mertua, adab kita sebagai menantu, dengan mertua contohnya. So kalau hari pertama kita dah berkahwin, kita sudah memiliki seorang, automatically kita akan ada ibu, bapa, mertua, dan kita ada mak bapak kita sendiri. So kalau kata kita daripada kecil kita tak diajar untuk salam dengan mak kita dengan salam yang betul. Salam yang betul ni, kita cium tangan. Kalau saya lah, dari segi pendidikan saya, kita cium tangan mak kita. Kemudian bila saya dah besar sikit, kita dah mula ambil satu langkah yang progresif. Kita dah peluk mak ayah kita sendiri. Walaupun kecil dah diajar peluk, tetapi kita tak rasa feel itu, melainkan kita buat dengan kefahaman. So kita buat, kita peluk betul-betul, we grip tau. Grip ni betul-betul kita peluk, hug tu and kisses. Kita cium pipi mak kita kiri dan kanan. Rajin kita cium dahi dia sekali. Sambil kita tepuk bahu dia tu, kita bagi tahu, kita cakap apa kita harap daripada mak kita, apa semua, dengan kita doakan dia. Itu biasa yang dibuat. So bila kita buat benda tu, kita dah biasa dibuat sebelum kahwin. So bila dah kahwin, benda tu datang dengan sendirinya untuk kita apply benda yang sama kepada ibu mertua kita, bapa mertua kita. So bila hari pertama tu dah kahwin semua, kita buat benda tu kepada mak bapak kita, walaupun ibu mertua ni. Dan benda tu istiqomah. Setiap kali jumpa dan nak balik daripada rumah dia, kita ziarah, kita nak balik, kita buat. Dia tak payah tunggu hari raya. Bila hari raya, dia jadi something yang awkward. Dia jadi pelik. Sebab apa? Once in a year, sekali dalam satu tahun tu baru kita nak buat dan kita nak apply. Sudah payah. Jadi benda ni kita nak kena buat istiqomah. So buat benda tu, jumpa, salam, jumpa. Sampai even mak mentua kita tak biasa benda tu, sebab tu dia kena rujuk ustazah. Bila rujuk ustazah dia, tanya ustazah, boleh ke menantu buat begini dengan mak mentuanya apa semua bagai, just to confirm, kerana dia nak buat dengan ilmu. Jadi bila orang yang tak ada ilmu, dia nak mencari ilmu. Dan bila dinampakkan boleh apa semua bagai, untuk dia lah, untuk kita sebagai menantu, kita sendiri dah ada ilmu, kita dah ada kefahaman, that's why kita buat. Tetapi bagi dia sendiri, dia mencari ilmu, dia mendapatkan kefahaman, mencari rujukan, dan di situ dia yakin dan senang. Kita buat dengan kepastian, buat dengan ilmu. So itu tak tahulah, ni untuk saya punya aplikasi. So itu dipanggil aplikasi, apps dalam telefon. So apa yang kita nak apply di dalam aktiviti harian, upgrade ini yang kita nak install kepada anak kita. Basicnya adalah Al-Quran. Once akhlaknya dilentur dengan Al-Quran, once apa saja kita letakkan dengan Al-Quran, insya-Allah dia akan menjadi dekat tempat yang lain. Sebab apa? Sebab akhlaknya dah dibaiki. Akhlak tidak bercakap bohong dari hari pertama. Tapi anak-anak tetap tak akan bercakap bohong, sebab dia memang habit je ke kiri. Cuma kita dah kenal bohong dia tu tak boleh pergi jauh, sebab kita dah tahu akhlak dia. Kita pandai detect, kita tahu macam mana nak mengesyaki. Macam mana kita nak syak yang ni betul ke tak. Habit tengok anak mata dia, tengok bibir dia, tengok muka dia, tengok cara tangan dia, kan, tengok macam mana dia react daripada kita punya interrogation kita. Cara itu, teknik itu kena ada pada mak bapak. Dan mak bapak kena jadi orang yang sangat sharp dari sudut membaca tanda. Ini antara benda-benda yang kita kena faham. Quran dia mengajar kita membaca tanda-tanda. Itu ada dalam Quran. Al-Quran ni dia sebenarnya sangat-sangat menarik kalau kita baca dengan kefahaman. Why? Sebab Allah ajar banyak benda dalam Quran.
Macam mana orang nak menipu, dia tak akan pandang anak mata kita. Macam mana orang nak menipu ni, dia akan pandang tempat lain. Dan kemudian barulah dia akan bercakap dengan kita dengan lenggo bahasa yang untuk apa? Untuk meyakinkan kita. So di situ kita detect di mana dia buat salah, di mana kita membaca tanda, di mana dia mula nak menipu. Adalah cara dan kaedah macam mana kita nak menggunakan body language dalam sudut membaca tanda-tanda. So part-part ni Al-Quran dia mengajar kita dengan penuh siasah. Ni siasah ni sebenarnya yang kita nak. Siasah macam mana anak-anak kita dilahirkan menjadi pemimpin dengan kefahaman, dengan Al-Quran, dengan ilmu yang sebenar. So kita mungkin rasa kita dah rugi sekarang ni lah, bila umur dah masuk 40-an, dah 50-an, anak-anak ada yang sebahagiannya dah besar, kita rasa mungkin dah terlambat. That's why selalu saya nampakkan sebenarnya matlamat kita hari ni, kita bukan lagi nak belajar untuk diri kita saja. Kita sedang belajar untuk memperbaiki kelemahan, kesilapan kita yang lalu. Kekurangan kita dalam fasa yang sebelum ini, itu yang kita nak kena perkemaskan. Sebab Nabi Muhammad sendiri pun dah buktikan, dia cuba berusaha untuk betulkan pada usia 40 tahun. Tetapi di kalangan sahabat-sahabat yang mungkin dah berusia, yang mungkin dah tua, mungkin Nabi mempunyai masalah. Kerana apa? Mereka ini pun ada kerak-kerak mereka sendiri, kerak jahiliah mereka sendiri. Pemikiran, kalau kata Omar tu, dia tu memang dah gangster dah kan. Dah memang kerja dia sebelum dia masuk Islam, kira tebas kepala orang je. Kiranya memang nak pancung kepala orang. Asal gaduh saja, asal jumpa orang yang dia tak puas hati, dia akan keluarkan pedang. Itu perangai Omar. Sehingga habit itu dibawa walaupun sudah berhijrah menjadi seorang Muslim, menjadi seorang Islam, menjadi seorang yang beriman. Asal apa saja urusan yang melibatkan daulah, kalau dia rasa tak puas hati je, dia geram je dengan orang kafir, dia akan minta izin Nabi, dia nak cantas kepala. Itu habit yang dah ada dekat dalam perangai Umar. Dan kita nampak benda tu. Dan sahabat-sahabat yang lain pun kita nampak juga. Ada Abu Bakar, ada Abdul Rahman bin Auf, ada juga pada sahabat macam Osman. Mereka ini antara sahabat-sahabat baginda yang lebih kurang sebaya. Osman tu sikit lah. Abdul Rahman bin Auf dengan Abu Bakar As-Siddiq ni antara orang yang sebaya dengan Nabi. Lebih kurang lah, muda 3 tahun macam tu saja. Tapi mereka membawa kefahaman nenek moyang sama macam mana Nabi. Macam mana kita lihat kalau kata di Mekah dulu, dia ada dua perbezaan. Ini sosial budaya Mekah. So dekat Mekah, orang Arab Mekah di sana, orang perempuan dia lebih banyak mendengar kepatuhan dan mendengar kata-kata suami. Tapi bila pindah ke Madinah, ni berlaku dekat Madinah, suami banyak ikut cakap isteri. Ni cabaran ni di Mekah dan di Madinah. Ni kena rajin baca buku sejarah sikit sejarah sosial budaya orang Arab. So sahabat-sahabat pun ada jumpa Nabi dan menyampaikan satu masalah yang mereka hadapi di Madinah. Antaranya apa? Bila banyak isteri ni, dia lebih banyak mempengaruhi pada perbuatan dan juga tindak tanduk suami. Suami lebih banyak dengar cakap isteri, senang cakap. So itu berlaku di Madinah. So benda ni macam mana Nabi counter, macam mana Nabi perbaiki. Sama juga dengan zaman kita sekarang ni. Bila mana isteri dah mula menguasai rumah tangga dengan pendapatan, dengan kerja, dengan gaji, kemudian dia yang banyak menyara keluarga, masa tu suami kadang-kadang terpaksa banyak mendengar kata isteri. Boleh berlaku tak zaman kita? Boleh berlaku. So apa yang kita nak kena buat bila kita hadapi masalah semua ini? So yang kita nak attend sebenarnya bukan kita nak selesaikan masalah-masalah yang khusus kepada isu-isu yang topikal, berdasarkan topik ini, berdasarkan situasi ini, keadaan ini, tanpa kita perhatikan di manakah core problem yang kita nak kena betulkan. So core dia adalah akhlak tadi. Akhlak yang kita nak kena baiki daripada hari pertama. Bab tu yang kita nak kena cari jalan. Okey? Tengok sembang-sembang ni dah 24 minit. Ni baru mukadimah. Okey? Sekarang ni ada soalan tak? Okey, Kak Arfa. Asal Kak Arfa tiba-tiba elo ni Kak Arfa? Okey, terima kasih kepada semua yang dah komen. Okey. Kalau ada soalan boleh tanya. InsyaAllah kita akan cuba bantu dan kita akan cuba jawab. Satgi dalam pukul 10.50 macam tu, saya akan bagi satu link dalam kita punya group discussion. Jadi siapa yang rasa ada masa ataupun ada sebarang pertanyaan nak buat secara live, boleh terus masuk dan bertanya
melalui switcher yang akan kita bagikan masuk dalam studio, dan kita akan bersiaran secara bersama lah nanti, macam mana kita buat dulu bersama dengan Kak Julia itu. Okey, so kalau ada benda yang rasa nak bertanya secara direct, ada benda yang nak kongsikan kesan dan pesan, nanti dalam pukul 10.50 nanti saya masukkan link, terus boleh klik kat link tu dan kita akan bersembang secara live sama-sama dengan sahabat yang lain. Okey, untuk hari ni cuba kita buka surah. Ya betul Kak Madihah. Osman tadi, kalau kata Abu Bakar dia muda pada Nabi 3 tahun, kalau Osman dia lebih tua daripada Nabi. Alright. Okay. Oh, tadi freeze kejap tu mungkin Kak punya line kot. Setakat ni okey je saya rasa. Alright. Okay, kita buka surah. Pertama kali kita buka surah 74. Cuba tengok daripada ayat 3, 4, 5. Okey. Cuba tengok. Okey, saya ingat kita bagi macam ni lah. Okey. Okey, kita buka. Okay, kalau kita tengok dalam surah Mudassir, surah 74, surah Al-Mudassir, Allah kata, Ya ayyuhal mudassir, khum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Dia ada tu ayat dia. Kemudian baru ayat yang keempat, wasiyabaka fatahhir. Kemudian Allah sebut, warrujza fahjur. Kat situ poin penting yang kita nak kena faham. Tapi saya tak ambil ayat pertama, ayat kedua. Ayat pertama, ayat kedua tu kalau kita faham secara konsep dia ataupun maqasidnya, macam mana kita nak bangun daripada tidur. Bangun daripada tidur, ya ayyuhal muzammil. Di situ perintah untuk bangun daripada selimut. Bangkit, wahai orang berselimut. Apa situasi yang menyelimuti keadaan dan zaman kita. Daripada situasi dan fenomena itu yang kita nak bangun, kita nak bangkit, dan barulah masuk kepada satu fasa yang lain. Fasa ya ayyuhal mudassir. Dah diberikan peringatan, dah kita nampak dah petunjuknya, kemudian kita masih dalam berkemul. Kemul ni macam ni, duduk macam ni, tapi ada selimut, duduk lagi, masih duk fikir lagi. Apa nak buat? Tapi dalam tu ayat kedua Allah kata, buat apa? Qum, bangkit, bangunlah, fa'anzir. Kita diperintahkan untuk memberi peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan pengatur kamu engkau agungkanlah. So kita dah kena mencari jalan macam mana kita nak membangunkan semula diri kita dan mengagungkan balik Allah, membesarkan balik Allah. Tapi nak besarkan Allah ni kita ada satu kerja. Apa kerja dia? Nak besarkan Allah, wasiyabaka fatahhir. Kita kena sucikan pakaian kita. Ingat balik apa cerita pakaian? Kita buka dalam bicara maqasid dalam tajuk Sains Al-Kahfi, Ashabul Kahfi. Pakaian adalah cerita tentang sistem. Itu dinampakkan tadi. Apabila kita nak relate balik dengan sistem, operating system yang kita guna dalam rumah tangga kita, daripada hari pertama perkahwinan, daripada hari pertama anak kita lahir, apa yang kita nak install kepada anak kita adalah the operating system yang kita nak pakai. So kalau dalam rumah kita yang kita gunakan operating systemnya adalah jahiliah, maka anak kita pun akan lahir dalam satu fahaman jahiliah. Fahaman jahiliah ibu dan bapa. Contoh saya ambil mudah. Kita ambil contoh mudah-mudahnya. Kalau kita ni dulu seorang anak yang lahir dalam tahun 80-an, 90-an contohnya kan, tahun 2000, duduk antara 80-an, 90-an ni selalunya kita tak kenal game. PS1, PS2 susah nak dapat waktu tu. So bila dah kerja, masuk umur tahun-tahun bayar umur 2000 macam tu, kita dah mula dapat gaji besar, dah ada kemampuan, dah ada rata sikit. So waktu tu kita dah pakai game-game ni dan kita berniat anak kita nanti lahir ni ada jangan ingat tak ada ada orang yang merujuk kami ni, ada yang cerita dia begitu, bila anak dia lahir nanti dia kalau boleh nak main game dengan anak-anak dia. Tahu sebab apa? Waktu kecil-kecil dulu tak dapat. So dia tak nak anak dia lalui situasi yang sama dengan dia. So bila anak dia lahir dah pandai sikit kan, yang benda pertama yang dia ajar adalah benda yang melibatkan game. So anak-anak ni dah diajar main game macam mana. So anak dia daripada kecil dah pandai main game. Pada dia itu adalah satu advancement, satu benda yang nampak hebat,
nampak canggih, anaknya nampak up to date, anaknya nampak high tech, anak dia nampak lebih bertamadun daripada anak-anak orang lain pada dia. Tapi sekarang dia dah insaf lah, dia dah jual dah PS2 dia apa semua. Kerana apa? Kerana dia nampak itulah yang menyebabkan anak-anak dia jadi anak yang degil, antisocial, dan tak erti nak bersembang dengan orang, tak erti bercakap dengan orang, kepala otak dia fikir game je. So benda-benda macam ni antara benda yang yang kita sebagai ibu dan bapa ni yang letakkan benda tu lahir. Anak-anak kita keluar-keluar perut, dia tak kenal televisyen sepatutnya. Tapi siapa yang memperkenalkan televisyen ke anak-anak? Kita sebagai ibu dan bapa. Habit kita yang menonton televisyen, anak kita perhati, anak kita tengok. Kita tengok bola, anak kita pun tengok bola sama-sama dengan kita. So daripada kita dengan dia tengok bola, sama-sama tengok bola, so anak tu pun suka bola, dan akhirnya dia berminat untuk jadi pemain bola. Minat itu datang daripada mana? Minat itu datang daripada habit ibu dan bapa dia. Menonton bola, tengok bola. Ada anak yang suka main rugby, dia tak tiba-tiba kena rugby tanpa galakan, sokongan daripada ibu dan bapa, kan? Bapak yang bagi dia main rugby, yang bagi bola rugby, bagi jersey rugby, bawa pergi stadium rugby, suruh main rugby, macam-macam lah, kerana datang daripada minat dan pengaruh yang dipandu oleh ibu dan bapa. So benda-benda ni diturunkan ke anak. So anak tu pula adalah menjadi orang yang hidup dalam situasi yang dibesarkan mengikut acuan ibu dan bapa. So itulah yang menjadi mold operating system yang kita nampakkan tadi. So anak-anak kalau kata main badminton, sama juga. Kalau dah ada raket dalam rumah, anak-anak mesti main badminton, yang mengajarnya bapaknya. Layang-layang, kita yang beli layang-layang, bawa anak kita pergi taman, kita yang ajar anak kita main layang-layang. Anak kita tak kenal teddy bear, tak kenal Barbie doll, so kita yang belikan, kita yang ajar dia main, kita yang bagi mereka kenalkan benda-benda macam tu. So basic dia semua kembali kepada ibu dan bapa. Apa sistem yang kita pakaikan kepada mereka? So kalau sistem Allah yang dipakaikan, dia mesti bermula dengan Quran. Tapi kalau Al-Quran itu tidak hidup daripada hari pertama, dia cuma jadi bacaan semata-mata, dia cuma jadi lagu-laguan semata-mata, dia cuma jadi satu bentuk ritual yang kita cuma bagi dia dalam bentuk membaca tanpa faham, dan dia belum lagi satu installation. Kita nak guna telefon, kita mesti faham macam mana kita nak guna telefon kita. Apps apa yang kita nak pakai, benda apa yang kita nak guna. Kalau kita tak reti guna, kita tak faham, sampai bila pun kita tak akan guna apps tu. Betul tak? Yakin tak? Apps tu cuma duduk dalam telefon kita, tapi sampai bila pun kita tak buka. Kenapa? Sebab kita tak reti guna. Itulah yang dalam Al-Quran. Kita cuma buka, tapi kita tak reti guna. Kita cuma baca, tapi tak tahu macam mana nak apply. Apply kepada anak, apply kepada isteri, apply kepada keluarga, apply kepada sistem rumah tangga. Dan kita tak reti nak apply benda tu. Why? Kerana kita tidak ada knowledge dalam nak melaksanakan perintah-perintah Allah. Bila tak ada benda tu, tak ada dia punya sense ataupun satu strategi, Al-Quran itu nak dimanfaatkan, ilmu yang ada di dalam Al-Quran tu nak diinstal dalam kepala anak, dalam kepala isteri, kepala bapaknya, benda tu tak akan jadi hasil. Dia cuma jadi satu benda yang disimpan. Rahsia tu hanya duduk dalam sebuah buku. Al-Quran hanya duduk dalam kitab. Telefon, kalau dalam telefon ada Al-Quran perkata, ada Al-Quran terjemahan, dia cuma kekal duduk dekat dalam tu. Yang dibaca hanyalah bahasa Arabnya saja. Tetapi kefahamannya, knowledge-nya, rahsianya, mukjizatnya tak dapat kita extract dan kita apply di luar daripada telefon tu. Okey, macam kita hari ni mudah. Kalau dekat dalam telefon tu ada Snapseed, ada video editing, video maker, apps tu cuma ada je lah, tapi sampai bila pun tak reti nak guna. Sebab apa? Tak pernah guna, tak tahu nak guna. Kita cuma guna telefon untuk bercakap, guna Telegram, guna WhatsApp, guna benda yang minima, sedangkan dia punya capability adalah sangat maksimum. Sama dengan kita guna komputer, guna laptop. Ada orang kerja dia guna Microsoft Word je, guna PowerPoint, guna Excel. 3 ni dia guna email, kan? Lebihnya tu untuk dia guna website. Tapi kalau ada orang yang bijak, yang lebih tahu macam mana nak memanfaatkan PC, macam-macam benda dia boleh buat dengan sebuah komputer, sebuah laptop. Itulah bergantung kepada ilmu. Ada ilmu, lebihlah yang kita boleh manfaatkan. Tak ada ilmu, sikitlah yang kita akan gunakan. Sebanyak mana pun Allah dah bagi dalam Quran itu, kita cuma akan ambil apa yang kita suka. Sebab apa? Kita suka telefon ni untuk guna WhatsApp saja.
Nak selfie saja, yang tu je kita guna. Yang lain kita tak akan cari. Sebab apa? Sebab kita tak rasa dia adalah keperluan. Padahal dalam Quran itu terlalu banyak perintah-perintah yang akan menunjukkan kepada kita jalan keluar kepada masalah-masalah yang kita ada di dunia ni. Tapi pertama sekali nak tackle adalah akhlak. Alright? So kita nak baca dalam ni. So Allah kata wasiyabaka fatahhir. Maka bersihkanlah pakaian kamu. So pakaian yang kita nak sucikan adalah pakaian jahiliah kita, pemikiran jahiliah kita, sistem jahiliah kita, apa saja yang melibatkan kejahilan kita itu yang nak disucikan sebersih-bersihnya sehinggalah Allah itu kembali besar. Warabbaka fakabbir, sehingga Allah itu prosesnya dibesarkan sebesar-besarnya, seagung-agungnya, kerana hari ini Allah tu jadi kecil je di mata kita. Solat satu hari 25 minit, dalam tempoh yang di luar solat ada 23 jam 35 minit. Itu semua aku punya. Untuk Allah 25 minit, untuk aku 23 jam 35 minit. So waktu tu siapa besar, siapa kecil? Allah 25 minit, kita 23 jam. Siapa besar? Kita lah yang besar. Kita memiliki portion 23 jam yang sangat besar. Apa kita buat dengan 23 jam tu? Tidur saja 8 jam. Kalau macam baby, kan? Kalau macam manusia normal, mungkin dalam 6 ke 8 jam, kan? Jadi apa yang menunjukkan kita lagi besar daripada Allah? Apabila masa kita itu dihabiskan banyak untuk kita berbanding untuk Allah. Allah bagi semua manusia sama 24 jam. Tapi bagaimana 24 jam itu nak dimanfaatkan keseluruhannya untuk mengabdikan diri kepada Allah. Nanti orang kata jumud pula. Oh, tak boleh lah nanti. Tak boleh lah kerja. Tak boleh itu, tak boleh ni, tak boleh tengok wayang, tak boleh ni. Akhlak kita nak dibetulkan dulu. Barulah kita boleh letaklah dekat mana pun. Kalau akhlaknya dah baik, akhlaknya dah betul, kita sendiri tahu apa yang kita buat itu Allah suka ke tidak. Semudah itu. Kita sendiri tahu Allah redha ke tidak, Allah suka ke tidak. Allah dia boleh izinkan kita. Sama macam konsep saya bagi tahu dalam 2-3 minggu lepas kita nampakkan soal jodoh. Saya ada cerita dalam minggu lepas ni, cerita jodoh. Bila jodoh, kita rasa kita selalu argue, kenapa aku dapat jodoh yang begini, kenapa dapat jodoh yang tak baik. Kita argue untuk kita, kan. Tapi kita selalu mencari kekurangan pasangan kita tanpa kita mengelak kelemahan dan kekurangan diri kita. So kita selalu mencari dan mengharapkan pasangan kita itu jadi sebaik-baik manusia. Tapi di mana usaha kita untuk menjadi sebaik-baik manusia juga? So prosesnya kena timbang tara. Dan kita mula salahkan jodoh. Kita salahkan jodoh Allah. Kita kata ini takdir Allah. Kita menyalahkan takdir itu. Usaha yang kita dapat berdasarkan apa yang kita buat. Kita usaha, kita akan dapat hasilnya, dan hasilnya itulah jodoh kita. Setelah kita berusaha dengan keras untuk kita dapat jodoh itu, once kita dah dapat, tiba-tiba bila kita dah kahwin, kita dah nikah, and then kita dapat anak semua, tiba-tiba bila suami buat perangai atau isteri buat perangai, kita mula menyalahkan takdir. Kenapa kita mesti salahkan takdir? Kerana acuannya asal daripada kita. Setiap perkara yang Allah izinkan, kita kena tahu belum tentu lagi Allah redha. Kalau Allah redha, hasilnya pasti baik. Ini tips Kalau Allah redha, hasilnya pasti baik. Kita akan dapat ganjaran. Ini namanya ganjaran. Ganjarannya kita akan dapat lihat daripada sudut ketaatan, sudut kepatuhan, sudut kita nampak soleh. Soleh ni kita nampak lebih baik. Soleh dan solehah ini daripada islah. Islah itu proses kita nampak benda itu ada perubahan. Perubahan ni bertambah baik. Bertambah baik itu tanda. Ini cerita tanda tadi. Tandanya adalah untuk kita melihat redha Allah itu ada bersama-sama dengan kita. Tapi kalau kita dapat benda yang tak baik, kita dapat benda itu dalam bentuk musibah. Ni cerita dia. Kalaulah kata kita buat apa yang Allah perintah, kita akan dapat ganjarannya berbentuk hikmah. Tapi kalau kata kita buat sesuatu yang Allah larang, Allah tak suka, dan kita akan diberi ganjaran dalam bentuk musibah. Ini benda yang kita kena faham. Okay? So musibah itu adalah satu tanda yang Allah nak memberi kita satu signal, satu petanda yang ia boleh jadi satu kifarah.
Kifarah ni untuk apa? Kifarah untuk menyucikan dosa kita, menyucikan kesilapan kita, kelemahan kita. Dekat dunia lagi Allah dah tunjukkan. Why? Untuk menyuci dan membersihkan hati jiwa kita ni. So kalau kata kita tak faham bahasa Allah ni, Allah dah bagi tanda, Allah bagi sedikit ujian. Why? Dengan ujian itu untuk menarik kita balik kembali kepada jalan yang istiqomah tadi, jalan yang lurus tadi. Sebab kita sebenarnya, kita ni dah dibengkokkan. Sama ada kita dibengkokkan oleh fahaman jahiliah, atau kita sendiri yang memilih untuk keluar daripada jalan lurus ni. Kita rasa kita nak pergi ke jalan yang salah. Ni pilihan kita sendiri, kan? Kalau kata kita tahu yang kita buat ni adalah salah, bukan tak tahu, tahu. Dia tahu mencuri itu salah, tapi dia nak juga buat. Jadi dia dah tahu dah, sah-sah dia keluar daripada jalan yang lurus. Dia dah bengkok. Okay? So yang bengkok ni kita nak tarik balik kembali menjadi jalan yang lurus. So wasiyabaka fatahhir. Bayangkan kalau Nabi Muhammad ketika dapat ayat ni waktu umur dia 40 tahun. Cuba bayangkan 40 tahun punya perangai, habit yang ada dalam masyarakat jahiliah yang sudah pun ditanam ke dalam jiwa Nabi itu, yang nak dibersihkan, yang nak disucikan. Ni kalau ayat ni kebanyakannya orang-orang dia akan gunakan sebagai dalil. Suami kena tengok Nabi sendiri pun basuh pakaian, Nabi sendiri pun basuh baju dia. Sebenarnya ini adalah ayat yang berbentuk mutasyabihat, ayat yang berbentuk strategi agama. Yang nak diperintahkan untuk basuh pakaian itu bukan pakaian yang fizikal ini. Kita boleh nampak pakaian fizikal ini, tapi Allah tak ada ni dalam satu perintah Allah nak cakap sesuatu yang sia-sia, yang hanya nak menampakkan tentang basuh baju. Melainkan pakaian yang kita kena faham, wasiyabaka fatahhir. Allah guna perkataan siyabak, Allah tak guna perkataan labisa. Kalau malabis ni pun pakaian juga. Contohnya Allah kata, kami jadikan malam sebagai libasan. Malam itu sebagai pakaian. Allah juga cakap macam tu dalam ayat yang lain. Kemudian ada kiswah. Kiswah pun dikatakan pakaian juga, dipanggil selimut. Kalau kata kita tengok Kaabah itu yang menyelimuti Baitullah itu dipanggil kiswah. Itu dipanggil kain tutup. Pakaian dipanggil siyabak. Siyabaka ini pun dinampakkan juga dalam ayat 2125. Ada juga perkataan itu dalam surah Al-Baqarah ayat 125 pun diulang sebut lagi sekali. Dan di sini disebut wasiyabaka fatahhir. Dan pakaian apa yang kita nak buang? Pakaian jahiliah kita, pakaian fahaman kepercayaan nenek moyang kita, itu yang nak bersih, nak disucikan, sehinggalah kita mampu untuk membesarkan balik Allah. Allah ni hari ni sudah tidak dipandang tinggi. Kalau kata riba tu kita boleh terlibat dengan suka hati, tandanya Allah punya perintah dalam Quran yang Allah mengharamkan riba, buta-buta saja kita tolak. Dengan mudah kita menolak benda tu. Padahal kita dah jelas ada ayat yang melarang kita untuk berurus niaga dalam urusan riba. Apalagi zina. Kalau hari ni terlalu ramai orang terlibat dengan zina, apa macam mana kita nak kata kita ni jadi orang yang masih mentaati Allah kalau kita dah buat satu larangan yang Allah dah jelas cakap dalam Al-Quran? Berbohong, berdusta, khianati amanah, semua tu Allah cakap dalam Quran. Jadi semua benda ni adalah melibatkan akhlak. So akhlak kita dengan manusia, akhlak kita dengan Allah, yang tu dulu yang kita nak repair. Akhlak itulah pakaian kita. Akhlak itulah pakaian yang kita pakai hari-hari mempamerkan di depan orang ramai. Akhlak itulah yang kita tunjukkan kepada orang, bukan pakaian ini. Apa yang kita pakai ni, kan, kalau kita pakai jam mahal, kalau kita pakai cincin emas, gelang yang penuh ni dekat leher, tudung kita pakai, tak pakai tudung, itulah akhlak. Kalau kita pakai tudung labuh, itulah akhlak kita. Kalau kita menutup aurat dengan sempurna, itulah pakaian dan aurat kita dan akhlak yang kita tunjukkan. So senang nak faham apa itu akhlak, apa itu pakaian, apa itu sistem. Sebab orang yang mempunyai sistem agama dan sistem Al-Quran, pakaian dia pun akan ikut spek Al-Quran. Faham Nampak Orang yang memiliki Al-Quran di dalam jiwa, di dalam dada, dia faham batas aurat yang Allah dah tetapkan dalam Quran. Dia faham macam mana nak meninggikan suara, nak merendahkan suara, sebab Allah dah ajar dalam Al-Quran akhlak manusia. Bercakap macam mana, cara cakap macam mana, bergaul macam mana, bersosial macam mana, nak berurus niaga di dalam perniagaan macam mana, nak bermuamalah macam mana, semuanya dah ada dalam Quran. So akhlak dia akan kita nampak dengan jelas. Tapi kalau jenis manusia yang mulutnya pun jenis mulut selamba, mulut murai, mulut celupa, mulut tak ada tak ada insurans,
kan, bulut laser apa semua, itu gambaran akhlak siapa? Itu gambaran pakaian siapa? Belum lagi kita nampak kan pakaian yang sah-sah tidak menepati spek agama, menepati spek Al-Quran. Dekat sana terdedah, dekat sini terdedah, tudung macam mana. Kita tidak menghukum dari sudut nak kata dia ni dah confirm ahli neraka ke? Tidak. Macam mana saya tulis lah, kita ni suka melabel kan, tak pakai tudung kita kata ahli neraka kan, dah pakai tudung tapi tudung sikat pun ahli neraka, dah pakai tudung labuh kita cakap bajet bagus, bajet ustazah pun kita cop dia orang ahli neraka, cakap je pandai kan, belum tentu lagi akhlak dia betul. Kita ni mulut kita terlalu banyak melabel. Tapi semua itu adalah kategori-kategori tanda-tanda yang kita kena baca. So ini adalah tanda kategori jahiliah, belum mendapat agama. Apalagi kalau kita terus menentang dengan jelas, sebab kita anggap hari ni kita ni adalah orang yang dah mendapat petunjuk dengan perintah Allah. Nak kata kita ni orang yang jahil, tak boleh. Kita lahir-lahir saja dah Islam. Kita pergi sekolah belajar pendidikan Islam. Kita dekat sekolah dah diajarkan tentang aurat. Kita dah diajarkan tentang agama. Banding dengan orang bukan Islam, mereka tak diajar dengan prinsip-prinsip ini dan mereka tidak beriman dan yakin, maka mereka jadi orang yang jahil. Tapi kita yang dah memang sah namanya Islam, mengaku Islam, tetapi kita yang menolak hukum hakikat Islam, itulah kategori orang-orang yang ingkar. Okey, itu part yang kita kena faham. So di situ Allah kata apa? Warujza fahjur. Maka perbuatan dosa itu fahjur, maka tinggalkan. Fa adalah bicara proses dan ada kata pokok hajara. Itu adalah cerita tentang hijrah. Jadi kita punya usaha sekarang ni, kita nak tinggalkan semua benda-benda yang melibatkan dosa-dosa ataupun perkara-perkara maksiat ataupun perbuatan-perbuatan buruk yang kita nak tinggalkan. Itulah pakaian lama kita yang kita nak kena buang. Itulah pakaian yang kita nak tinggalkan. Kalau boleh kita nak buang, bukan boleh buang terus, dia kena buat berdikit-dikit, sedikit demi sedikit kita usahakan dan kita cuba tinggalkan. Ini part yang kita nak kena faham. So apabila kita dah tahu tentang ayat-ayat ini, yang kita nak buat sekarang ni adalah pelaksanaan dia. Tengok ayat seterusnya, ayat ke-6 tu, wala dan jangan, Allah kata kamu memberi, tastaksirun, mengharap lebih banyak. So jangan kita harap kita dapat terus buat dengan banyak. Nak hijrah ni dia kena buat sikit-sikit. Tak boleh kita esok berubah terus. Allah pun tak bagi kita macam tu punya jalan yang terlalu ekstrim. Allah pun tahu kita ni hanya boleh berubah berperingkat-peringkat. Nabi tak dapat Quran terus 100% Nabi dapat Quran itu berperingkat-peringkat. Dan kita pun nak berubah kena bertahap-tahap. Ada cara dan kaedahnya, level dia. So di situ kita kena faham. Allah pun tak suruh kita berlebih-lebihan. Nak berubah boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. So kita kena mula sikit-sikit, pelan-pelan. Kalau orang perempuan ni, semalam 2 hari lepas saya ada tulis tentang perubahan kita. Kadang-kadang kita mula yang mudah dulu, pakai stokin. Ni untuk orang perempuan lah, pakai stokin kaki. Berapa ramai kita tengok anak dara kita ni pakai stokin tak? Tengok dulu isteri kita sendiri pun pakai stokin ke tidak. Kemudian pakaian dia melibatkan tudung, singkat ke tidak, labuh ke tidak. Dan kalau dah labuh, istiqomah kan. Ada fashion-fashion tu yang akan menyebabkan sedikit sebanyak mengganggu kita punya fokus. Baru acah-acah nak labuh, dah datang fashion yang pelik-pelik. Dawa pula tu, dah tergugat iman. Sampai kadang-kadang ikutlah fashion ni. So fashion itu memberi gambaran macam mana kita akan jadi orang yang terikut-ikut kepada trend dan perubahan zaman. Tapi kalau ikutnya Allah dah spek dalam Quran, tudung labuhkan ke dada, kemudian polos ni maksudnya tak ada corak, tak ada aura yang boleh mengajak orang ajnabi ataupun bukan muhrim ni nak memandang kita. Itu kita nak lihat macam mana kita punya peranan. Tapi tak boleh nak cakap apa juga. Kalau kita tengok dekat Arab, bukan tak pakai tudung hitam apa semua bagai kan, dah tutup polos dah apa semua, tapi masih lagi ada lelaki, ni lelaki lah yang bernafsu, tetap juga benda tu boleh berlaku, perkara-perkara yang tak diingini, kena rogol ke, kena apa ke. Boleh jadi tak? Boleh jadi. Jadi pakaian saja belum tentu menyelamatkan kita. Yang akan menyelamatkan kita ada akhlak kita.
Akhlak kita yang tidak keluar rumah seorang diri, yang tidak bergaul dengan bukan muhrim, sesuka hati, bercampur aduk dengan batas-batas yang kita tak pelihara. Banyak benda yang kita nak kena jaga. Kalau baca surah Al-Mu'minun, surah 23, ayat 1 sampai ayat 11 tu, itu adalah ciri-ciri orang yang beriman. Antaranya, mereka menjaga kemaluan mereka. So, kena tahu macam mana kita nak menjaga batas diri kita itu berdasarkan ayat-ayat Allah dah layoutkan. Itu part yang kita kena faham. And then Allah kata pula dalam ayat yang ke-7. Baca tu. Wali rabbika fasbir. Di sini adalah satu proses. Nak berubah, nak hijrah, sabar itu yang penting. Sabar dengan aturan Allah, sabar dengan ketentuan Allah, sabar dengan perubahan yang Allah akan uji kita. Jangan kamu sangka kamu akan masuk syurga tanpa kamu diuji, Allah kata. Jangan ingat kita akan terus saja, dah tukar, dah pakai tudung labuh, dah pakai pakaian ni, dah berhijrah, dah rasa okey, aku dah selamat. Tak. Allah akan uji sampai mati. Sampai mati kita akan diuji sampai mana kita punya kemampuan dan tahap kita ini betul-betul redha dan istiqamah dengan hijrah yang kita pilih. Itu yang Allah akan uji kita. So, gunakan peluang ini. Ayatnya dah ada, perintahnya dah jelas. Macam mana kita nak kekal duduk dalam ni? Kalau Nabi Muhammad ketika dapat perintah ini, Nabi diperintahkan untuk membasuh, tahu, brainwash apa? Brainwash seluruh masyarakat jahiliah, masyarakat Arab ketika itu untuk memperbaiki akhlak mereka. Bayangkan Nabi diuji. 13 tahun di Mekah Nabi diuji macam mana, 10 tahun di Madinah Nabi diuji macam mana, 23 tahun Nabi diuji dengan ayat-ayat Allah untuk Nabi bangkitkan umat dia waktu itu. Tugas Nabi apa? Menyampaikan yang hak, memberi peringatan, memberi kabar gembira dan memberikan mereka jalan yang untuk mereka jalani sebagai jalan yang lurus. Nak istiqomah tu Nabi kena buat. Ini satu benda yang kita kena seronok baca kalau kita faham. Baca Quran, dia jadi seronok, dia jadi semangat, dia jadi orang yang tak reti nak duduk diam. Kerana apa? Kerana kita dah nampak jalan dia, kita dah tahu, okey, ini ada ayat dia, ini Allah dah bagi panduan, we have to grab. Kita gunakan benda ni untuk kita eksperimen pula dalam keluarga kita, untuk anak kita, untuk isteri kita, how to apply benda ni dalam rumah tangga kita. Okey, part tu kita kena tengoklah. Okey, tengok ayat seterusnya. Cuba buka surah 17 ayat 105. Cuba tengok 17 ayat 105. Allah kata apa? Wabil haqqi, wabil haqqi anzalnahu bil haqq nazala. Allah kata, dan dengan kebenaran kami turunkannya. Wabil haqqi, dan dengan kebenaran dia turun. Nampak tricky tak ayat dia? Sebenarnya nak bagi tahu Allah dah turunkan Al-Quran ini, Allah dah bagi kat kita Al-Quran ini dengan jelas, hak. Wabil haqq Allah sebut. Benda ini adalah kebenaran. Ingat balik surah 13 ayat 19, ayat 17, kita dah bagi tahu sebelum ni. Itu cerita hak. Apa yang diturunkan daripada langit adalah pakaian. Pakaian apa? Pakaian takwa. Pakaian takwa ini diturunkan dengan hak, dengan kebenaran. Macam mana nak tahu kebenaran? Apply dulu pada anak-anak. Kalau tak boleh, tak kena pada anak-anak, anak-anak tak buat yang hak, maka dia buat yang batil. Nak tahu yang batil? Letak Al-Quran, kita akan nampak kebatilan. Letak Al-Quran dalam rumah tangga, kita nampak syurganya. Kalau tak tenang juga, masih panas, masih ramat, masih lagi ingkar, itu tanda neraka. Simple. Letak dalam perniagaan, kita nampak Al-Quran ini hidup dalam perniagaan kita. Kita nampak staff kita tenang, kita pun tenang. Ada masalah sikit-sikit, itu normal. Itu masalah dalam bisnes biasa. Tapi akhlak kita tu, pekerja kita taat dan patuh kepada kita punya peraturan, itu akhlak yang baik. Yang kita letak Al-Quran dalam tu, kita nampak. Okay, macam mana kita nak apply Al-Quran ini di dalam rumah tangga kita, dalam perniagaan kita, dalam masyarakat kita, dalam negara kita, dalam dunia. Dah ada cara. Cuma nak buat semua ni mesti bermula daripada diri kita, keluarga kita. Jangan mimpi lagi nak tukar, nak bersihkan masyarakat kita kalau dalam rumah tangga kita belum kita mampu bersihkan. Part tu kita kena betulkan dulu. Dan tengok ayat seterusnya. Allah kata apa? Wama arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira.
Allah kata, dan tidaklah kami utuskan kamu illa sebagai orang yang membawa kabar gembira dan kabar peringatan. Ni untuk Nabi. Kalau untuk Nabi, Nabi ini tugasnya, Nabi diberikan kebenaran. Kemudian Nabi diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran. Lalu dia adalah orang yang memberi peringatan dan kabar gembira. So, tugas Nabi, Nabi dah tak ada. So, kita mengambil tanggungjawab yang sama untuk kita sampaikan peringatan kepada anak kita, isteri kita, keluarga kita, mak bapak kita, masyarakat kita, pemimpin kita, orang yang kita pimpin, pekerja kita, staf kita, orang yang kita atur, sampailah ke peringkat yang lebih tinggi. Kita membawa peranan Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini adalah pewaris kepada Nabi. So, bila kita mewarisi ilmu Nabi, kitalah orang yang alim. Alim ini jemaahnya ulama. So, kita bertanggungjawab untuk menyampaikan kebenaran. Kita menyampaikan yang hak, untuk kita pastikan yang hak ini akan menjadi satu benih yang berakar umbi, menjadi satu pohon untuk orang-orang bernaung dan faham benda ini. Okey? Dan kemudian okey, sekejap saya nak invite sekejap siapa yang nak bagi komen. Kita invite dekat dalam grup bicara maqasid. Okey, sambil saya cerita ni, link saya dah bagi dekat dalam grup. So siapa rasa nak ni, terus masuk saya akan nampak muka anda akan keluar dekat saya punya switcher, and then kita akan invite terus bercakap lah nanti. Ok, dah nampak Dan kita tengok ayat seterusnya, ayat 10 510 6. Tengok ayat 106. Apa Allah kata? Wal Qur'anan. Dan Al-Quran itu Allah kata apa? Faraqnahu. Kami pisah-pisahkannya. Ni Quran ini, bacaan ini dipisah-pisahkannya, dipotong-potong, dipecah-pecahkannya supaya kamu membacanya. Litaqra'ahu. That's why kita lihat, nak memahami Quran ini, kita tak boleh bagi kesedemuk. Kita baca Quran itu satu surah, contohnya Al-Baqarah, tak boleh faham semuanya, melainkan dipotong-potong, disampaikan berperingkat-peringkat. Kalau kita tengok asbabun nuzul, dia turun melalui ayat pertamanya Iqra, kemudian Al-Qalam, ketiga Muzammil, keempat Mudassir, yang kelima baru Fatihah diturunkan, 7 ayat yang lengkap. So that is the process macam mana kita nak membaca Al-Quran. So part by part, Quran itu turun berdasarkan asbab. Di sini dinampakkan macam mana diturunkan Al-Quran itu dengan faraqnahu, litaqra'ahu, diturunkan, dipisah-pisahkan, lalu kamu membacakannya ala nas, kepada manusia, ala mukasin, dibacakan muksin, dibacakan dengan beransur-ansur, dibaca dengan beransur-ansur, dan kami turunkannya tanzila, dan kami turunkannya secara bertahap. Jadi kita nak kena dapatkan benda ni, kena cari jalan macam mana kita nak memahami Al-Quran ini berperingkat-peringkat dengan mentadaburkannya. So nak tadabur Quran, bermula dengan tadarus, tafakur, tadabur, barulah kita dapat tabayunkan Al-Quran ini dalam bentuk bainat, pelaksanaan, dalam bentuk bukti yang orang boleh ikuti, uswah yang orang lain boleh laksanakan. So hijrah, dia ada peringkat dan tahap. Allah cakap apa tadi? Kita baca daripada ayat 6, ayat 7-nya, jangan engkau berlebih-lebihan, dan dengan aturan Allah itu maka engkau kena bersabar. Sabar dengan proses penurunan Al-Quran, sabar dalam proses pelaksanaan Al-Quran, sabar dalam kita nak menjadi orang-orang yang beruntung, berjaya dalam kita berhijrah. Ingat balik surah 9 ayat 20 saya bacakan tadi, allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Kita nak diangkat darjat kita di sisi Allah. Hijrah akan menjadikan kita orang yang berjaya di sisi Allah, bukan di sisi manusia, tetapi di sisi Allah. Lantaklah orang nak cakap apa pun, orang nak kata apa pun, orang nak cop apa pun, orang nak label apa pun, itu di sisi orang, di sisi manusia. Tapi yang kita nak ni, dengan Al-Quran, dia akan memberikan kita tanda siapa kita di sisi Allah. Al-Quran itu yang akan menentukan who we are berdasarkan
ayat-ayatnya, tanda-tandanya. Jadi manusia ni boleh bercakap apa saja, as long as ayat Allah ini memberikan kita kefahaman dan memberikan kita penjelasan dan memberikan kita kabar gembira bahawa kita ini adalah orang-orang yang bagaimana, orang yang diberi nikmat, orang yang dimurkai, atau orang-orang yang sesat. So ini proses yang kita akan sambung pada esok hari, dan kita akan jelaskan dalam minggu ini cerita tentang hidayah dan istiqamah, macam mana kita nak hijrah dan kita nak kekal menjadi orang yang lurus mendapat perintah Allah, insya-Allah. Okey, dengan harapan adalah yang akan memberikan sedikit sebanyak penjelasan dan juga memberikan kita guidance. Jadi ini tujuan bicara maqasid. Maqasidnya adalah untuk kita mencari maksud dan tujuan hidup sebagai seorang hamba Allah. Okey, saya rasa itu saja topik yang saya nak bawa pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang bersama-sama dengan saya. Okey, ada lagi tak yang nak memberikan kesan dan pesan secara live? Kalau ada, boleh terus masuk melalui link yang diberikan di dalam group discussion kita tu, dalam Bicara Maqasid, grup Bicara Maqasid. So kalau ada, kita tunggu dalam seminit 2 lagi, mungkin tengah duk siap mic ke apa ke, kamera setting ke apa semua, and then kita boleh terus serahkan untuk memberikan kesan dan pesan, insyaAllah. Kalau ada rezeki, kalau tak ada pun tak ada masalah. Okey, sambil-sambil itu kita baca komen yang ada daripada Muhammad Nur Hakim. Setuju din cara hidup Islam dengan tartil dan masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan untuk kita bersihkan pakaian. Ya, itu memang ada dalam nas. Allah sebut, ya ayyuhallazina amanul qulu fi silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Surah berapa? Surah 2 ayat 208. Okey, dan lain-lain komen, saya rasa komen-komen yang sama. Bila ditimpa musibah, kita tanya kenapa kita yang kena, daripada Kak Noliza. Yes, kita kena cari kifarah yang ada pada kita. Ilmu dan Al-Quran ini nak diinstal dalam pembentukan akhlak manusia. Okey, baik. Kiranya time dia jadi khalifah dah tua dah, Madiah Junid. Okey, ni cerita tentang Osman. Betul, waktu Osman meninggal dunia, umur dia waktu tu 83 tahun. Lebih kurang waktu tu umur 83. Dan dia memerintah selama 12 tahun. Dia ada 6 tahun fasa pertama dan 6 tahun fasa kedua. Agak panjang berbanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Dan ketika dia diangkat menjadi khalifah pun, usianya pun sudah tua. Okey, itu yang berlaku pada Saidina Osman. Terima kasih kepada yang bertanya. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya tengok tak ada pun yang masuk dekat dalam ni. Okey, tandanya tidak ada sebarang komen ataupun sebarang ulasan daripada sahabat-sahabat yang nak bercakap berdasarkan topik pada hari ni. So saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton pada pagi ni. Esok kita akan bawa tetamu kita dan akan kita bincangkan topik ini dengan lebih mendalam. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan bawa mungkin berdua. Tapi topik-topik yang kita nak, kalau boleh, biarlah kita fahamkan bahawa perjalanan kita sebagai seorang yang mencari kebenaran, terutamanya yang mencari ilmu, kita kena bersabar. Sabar itu sangat penting. Sabar itu sangat mahal. Harga dan nilai yang kita nak kena bayar. Nabi 40 tahun Nabi bersabar untuk mencari agama ini, untuk mencari kebenaran. 40 tahun Nabi bersabar. Jadi kalau kata kita dalam proses baru umur 30-an, beruntunglah. Saya sendiri pun, pengalaman saya umur 30 baru saya dapat nikmat membaca Al-Quran dengan kefahaman. Umur 30. Untung sikit, 10 tahun diskaun daripada umur Nabi. Jadi kita kena rasa bersyukur. Kok mana pun, syukur dulu. Allah pilih kita, Allah bagi hidayah dekat kita, dan Allah bagi peluang untuk kita hijrah. Dan sekarang ni macam mana kita nak istiqamah, kekal di jalan yang lurus. Okay, lepas ni kelas kita mungkin akan banyak tadabbur ayat-ayat Quran. So be prepared. Sentiasa ada Quran di depan mata. Ada Quran sebagai buku nota yang kita akan gunakan. Dan selepas itu kita akan bantu dari sudut nota-nota. Dan Alhamdulillah saya kena ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat daripada RU165, kerana mereka antara orang-orang yang banyak memberi sumbangan untuk kita upgrade keperluan dan studio yang kita ada sekarang ni. Sekarang ni masih lagi basic. Dan insyaAllah lepas ni kita akan upgrade. Mungkin saya akan manfaatkan beberapa perkara lah untuk kita tambah baik lagi dari sudut penyampaian. Buat masa ni basic dulu,
Tak apa, bersabar, kita banyak hari lagi, dan insya-Allah selagi sihat, selagi mampu bercakap, selagi itulah saya akan cuba untuk sampaikan. Dan bukan saya seorang, di RPWP ni ada ramai lagi sahabat-sahabat yang mampu untuk memberikan kefahaman yang sama dalam bentuk madu yang berbeza. Kalau madu tu ada madu tualang, ada madu Yaman, tapi yang terbaik tetap madu tempatan untuk kita, sesuai dengan badan kita dan situasi orang kata apa, cuaca dan iklim kita sendiri. Kalau dah duduk dekat Khatulistiwa ni, madu yang paling sedap mestilah madu Khatulistiwa. Dia takkan sama dengan madu Yaman, sebab bunga di sini bunga tropika, bunga yang mengikut localized, dia akan ikut tentang tempatan. So insya-Allah kita akan cuba bantu, dan inilah misi maqasid. Selain daripada kita rancang untuk kita buat parenting class, kita nak buat satu program. Ada yang request untuk program tadabbur Quran, insya-Allah kita cuba untuk buat satu program khusus tentang tadabbur Quran sahaja. Tetapi di situ mungkin kita akan buat satu program yang tertutup. Tertutup maksudnya tak akan dibuat secara terbuka. Siapa yang nak, siapa yang berhajat, kita akan pilih dan select. Di situ mungkin kita akan buka dalam masa-masa tertentu nanti, insya-Allah. Okey, terima kasih kepada semua. Terima kasih yang memberikan komen. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di masa akan datang. Ayat Dr. Azmi ada komen dekat situ. Ayat 17.0107 106 baru ni Dr. Azmi yang dikongsikan kepada saya juga. Jadi ayat tu dah ada dalam Quran. Terima kasih kepada Dr. Azmi yang kongsi. Sebenarnya benda tu dah lama ada dalam Quran. Cuma macam mana kita nak memahaminya dalam konsep yang tartil, insya-Allah. Okey, itu saja daripada saya. Selepas ni saya nak kena ke Seremban. So siapa yang ada kat Seremban boleh hello Roger. Kita jumpa dekat sana, ada rezeki nanti. Lepas tu saya akan terus ke Lengging. Okey, itu saja daripada saya. Hazza wallahu yarana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.